Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey, baru-baru ni kan Anwar Ibrahim ada pergi unggah bagi ucapan dekat dalam Dewan PBB, dan juga di samping tu sebab hari Jumaat depa ada spend kan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sampaikan khutbah. So macam-macam lah kan, ejekan, hinaan, makian, cercaan depa hentam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi apabila belakang Anwar Ibrahim, depan terkemut sangat kita boleh tengok wajah-wajah yang memalukan. Berapa ramai pimpinan ni, Menteri Besar Kelantan jumpa sekali jadi muka macam Jebon. Menteri Besar Kedah lagi lah. So hari ni aku nak bawa seorang respon daripada depa ada buat semang kedai kopi lah kan. Jadi ada poin-poin dia tu aku pun seronok dan sedap. Memang best aku dengar hujah-hujah. Dan bilakah Anwar Ibrahim tidur? Orang pun tertanya-tanya, bilakah Anwar Ibrahim tidur? Contohlah macam dia duduk buat program dekat dalam Malaysia. Bayangkan, program sampai pukul 10, 11, 12 kan. Of course lah sampai rumah lah pukul 12 lebih. Dah tu esok pagi pukul 8, pukul 9 dah ada lancarkan program sana. Dah ada CD, dah ada sana. Jadi orang pun tertanya-tanya, dan tambah-tambah waktu dia pergi unggah itu kan, orang fikir bila dia tidur kan. Tahu-tahu kita tengok posting dia pergi jumpa kedutaan negara tu, kedutaan sana, kedutaan sini. Jadi orang pun tertanya-tanya. So aku nak bawa satu video dengan apa ni untuk menjawab kan kisah yang amat berhormat Perdana Menteri bagi khutbah pun dikatakan oleh Sanusi pembohong oleh Sanusi. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan. Baru-baru ni lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri ke US unggah disifatkan yang terbaik lah kan. Sampai yang amat berhormat Perdana Menteri pun ada bagi khutbah sembahyang Jumaat, dan ada juga mengislamkan saudara baru di sana. Komen sikit. Saya ucap tahniah kepada Yang Amat Perdana Menteri. Kadang-kadang saya pun heran bila masa dia tidur dalam kapal terbang kot. Sekejap dekat sini, sekejap kat sana, sekejap kat sini. Bagi saya ketika dunia menyanjungi sanjung Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tentang dewan tak ramai ke itu bukan masalahnya, kerana sebelum beliau berucap, saya rasa wakil daripada Israel dan kebetulan dia berucap, ramai tak penting. Betul? Yang penting pengisian dia. Dan pengisian ni saya cakap, yang saya dapat amati adalah satu mesej yang cukup berani dalam apa segi pun, environment disentuh, hak asasi manusia, peperangan yang berlaku dan sebagainya. Dan kalau saya nak petik News Straits Times Indonesia, mereka bangga. Dia kata abang besar kita bersuara bagi pihak, kalau tidak lebih tinggi dan setaraf dengan pemimpin Indonesia. Itu rakyat surat khabar di luar negara. Tapi di peringkat dalam negara kita sendiri, minta maaf lah, Memalukan. Menteri Besar Kedah memperlekehkan dia, hingga kan dia bagi khutbah, diberi penghormatan pun dia kata membohong. So bagi saya, kita jangan buang masa berbincangkan perkara seperti ini, kerana ia amat jijik untuk kita bincangkan. Begitu rendah sekali tahap pemikiran pemimpin, lagi-lagi yang amat berhormat Kedah ni. Bila dia bercakap tu, dia seolah-olah dia yang paling hebat. Bagi saya bangga. Pertama, yang amat berhormat PMX kita ni, dia the best orator. Bukan saja dalam bahasa Melayu, bahasa English, well versed. Kebanyakan dia tak baca skrip. Dia bertemu dengan pelajar, dia bertemu dengan teknokrat. Dia menjadi salesman terbaik, membawa balik banyak pelaburan. Saya tak heran kalau orang macam Sanusi tu tak menghargai. Tapi bukankah rakyat kita ni harus dapat menilai? Kenapa yang Perdana Menteri bagi khutbah dicela, wahal orang yang bercakap kepada bapa, yang bercakap lucah, yang mencarut itu ditakbir? Betul lah, it's something wrong somewhere. So bagi saya, kita kena buka minda kita, termasuk orang-orang Melayu. Saya pun sedih kerana tahap Melayu, bukan semua, tapi rata-rata
pemikiran mereka semakin jumud, semakin ortodoks, semakin sempit, kerana taksub kepada pemimpin-pemimpin yang menggunakan Islam sebagai satu alat. Asyik-asyik kalau saya komen macam-macam, dia kata neraka, masuklah neraka. 1000 orang cakap pun saya tak kisahlah. Bagi saya soal neraka dan syurga ni bukan hak kita lah. Cuma saya melihat rakyat Malaysia harus bangga. Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan isterinya, my ex pensyarah dulu, very humble lady, membawa image Malaysia ke satu tahap membaik pulih. Dan saya rasa insya-Allah dan sekali lagi saya nak minta meminta kerjasama daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah terus bekerja dan pastikan bahawa agensi-agensi dalam SPRM, PDRM melaksanakan undang-undang begitu tegas dan harus dipercepatkan KPI termasuk judiciary system dan nak masuk 1 tahun agak lambat baru 5-6 orang saja yang dituduh, yang lain banyak tertunggak. Kes REE, kes Hamzah, macam-macam ramai lagi. Hadi saya ingat PDRM masih ambil statement termasuk saya nak sentuh sikit tentang perhimpunan haram baru ni. Kalau kita tak tegas dalam perundangan negara tak akan aman, tak akan tenteram. Mengugut, lepas tu bila 5-6 orang organizer dah tahu bahawa dia akan kena tangkap, dia duduk dekat hotel. Bukankah ini baling tai sembunyi tong? Saya ingat ini tidak boleh diteruskan. Negara kena move on. Dan saya amat mengalu-alukan jika Yang Amat Berhormat membuat rombakan tak kira lah kecil atau besar, kerana ini menandakan bahawa beliau prihatin. Saya tak kata perfect, tapi banyak loopholes yang harus diterjemahkan, dan lakukanlah demi untuk rakyat Malaysia, kerana Malaysia dan demi Malaysia, insya-Allah. Okey geng, alhamdulillah geng. Kalau ni lah pasal khutbah tu yang hak yang terus depa kata pahala khutbah hilang apa semua. Cuba pi tanya balik. Cuba pi tanya, hampa faham tak di sebalik maksud ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu? Hampa faham tak? Aku dah buat satu video untuk memperjelaskan pasal ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim saja. Siap translate balik apa ni, tulis satu persatu dalam bahasa Inggeris. Tapi itulah orang pun pakat-pakat juga tanya, Sanusi tu faham ke bahasa Inggeris? Sanusi tu faham kan? Bila last sampai tengok dia bercakap English? Itu pun daripada negara China pun kena pakai translator juga. Last kita tengok video-video dia kan, dia kena pakai translator, kena ada orang bisik-bisik juga kan. Jadi disebabkan di sebalik ucapan tu dia tak faham kan. Sebab itulah dia hentam kau padahal cuba kalau dia faham, orang relax je kan. Sebab apa ketika itu macam berlaku ada satu ketawa sewaktu Anwar Ibrahim berucap, tapi Anwar Ibrahim dia tak ketawa apa, dia hanya senyum saja. Jadi itulah seperti mana tadi brother tu cakap kan, Anwar Ibrahim yang dobat raja hari-hari dan dihina, dimaki, macam dicerca, difitnah, macam-macam, tapi yang bercakap lucah, yang memaki hamun, yang duk kepala bapa hang, kepala lutut hang, kepala segalanya, kan, diagung-agungkan oleh puak-puak ni. Sedangkan depa duk kata depa perjuangan Islam, tapi Islam celah mana pun kita tak tahu. Macam perjuangan Islam yang macam mana pun kita tak tahu. Dan sedangkan depa kata kalau macam depa menang, depa akan buat hudud, depa akan buat RUU 355. Apa pun tak ada. Perjuangan Islam yang macam mana? Kan? Perjuangan Islam yang macam mana? Kan? Jadi itulah, apa fikir sendirilah. Itu orang kata kan, kalau setakat bercakap, siapa pun boleh bercakap, tapi tindakan tak ada. Hanya menunggu saja, hanya tunggu, hanya hantar surat. Tak ada hasil. Dan Kedah tak ada pun perkara-perkara yang boleh kita banggakan. Sebab apa yang ada di Kedah semuanya hasil daripada Barisan Nasional. Tu je hakikat dia. Semuanya hasil daripada Barisan Nasional. Jadi apa-apa pun alhamdulillah aku memang bangga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan satu lagi kecemburuan
kecemburuan yang keterlaluan oleh pihak-pihak walau ni bukan apa pun. Sebab yang pi bagi ucapan dekat PBB tu, dekat unggah tu, bukan Muhyiddin Yassin ataupun bukan Hadi Awang. Dan juga yang memberi khutbah dekat Amerika Syarikat, masjid yang pertama dekat Amerika Syarikat tu, dekat New York tu, yang bagi khutbah tu adalah Anwar Ibrahim, bukan Hadi Awang dan bukan Muhyiddin Yassin dan bukan Sanusi. Sebab itulah kecemburuan depa tu keterlaluan. Cuba tengok kalau Hadi Awang kan, macam baru ni dekat dalam video aku sebelum ni aku cakap, aku cabak Hadi Awang, hampa tolong bawa Hadi Awang, hampa tolong ejah bagi dia pergi bagi khutbah kod belah New York kan, kod belah Rusia kan. Kalau macam Rusia memang apa selalulah, kod belah Iran ke apakah. Minta Hadi Awang pergi bagi apa nama khutbah. Sebelum tu pastikan Hadi Awang boleh tak masuk Arab Saudi. Sila pastikan Hadi Awang boleh masuk ataupun tak kepada bumi Arab. 3 negara Arab ni yang diharamkan oleh apa nama kerajaan-kerajaan 3 negara ni. Cuba apa pergi tengok. Boleh ke tak? Sebelum tu apa kena cek dululah kan. Macam mana zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Kenapa waktu Muhyiddin Yassin dia pergi Arab dia tak bawa Hadi Awang. Sedangkan Hadi Awang duta khas bertaraf menteri Timur Tengah. Terus negara-negara Arab ni semuanya wajib melalui Hadi Awang. Tapi kenapa Hadi Awang tak ikut? Sepatutnya kita boleh tengok menteri-menteri yang duta-duta ni sepatutnya kena ada lah menteri yang dilantik tu kan. Tapi tak. Sebab Muhyiddin Yassin pun tahu. Sebab kalau Muhyiddin Yassin bawa dia semua rombongan tu tak boleh masuk Arab. Takkanlah Hadi Awang apa nak tinggal dekat border je. Jadi itulah sedikit perkongsian aku. Boleh subscribe, like, komen dan share. Tak kat manfaat tuan. Assalamualaikum.